Baiklah saudara, bersama saya Nurlila Muhammad Nur dan berikut antara tumpuan hari ini. Tragedi kren tumbang, jemaah haji Malaysia kelima terkorban dikenal pasti. Kementerian Pendidikan arah sekolah di kawasan IPU catat bacaan lebih 200 ditutup. Kuala Lumpur tidak boleh elak ketidaktentuan ekonomi global. Dan saudara, kami juga akan berlintas langsung ke negeri-negeri di Sarawak bersama Nurjauna Abdullah, Sabah bersama Rita Olesius dan di Perak bersama Nasrid Nisarah. Semuanya selepas sini. Zainun Taha, 69 tahun, disahkan terkorban dalam tragedi kren tumbang di Mekah Jumaat lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Jamil Khair Baharom, turut memaklumkan jenazah Zainun yang berasal dari Ampang, Selangor, dikenal pasti melalui pengecaman oleh anggota keluarganya di rumah mayat Hospital Muasim berdekatan Mina. Pengesahan itu menjadikan angka keseluruhan jemaah Malaysia yang terkorban setakat ini 5 orang. Dinyatakan juga kesemua jenazah mangsa akan disembahyang dan dikebumikan di Mekah seperti kelaziman bagi jemaah yang meninggal dunia ketika mengerjakan haji. Ini sebagai kemuliaan sebenarnya bagi umat Islam yang meninggal di Mekah. Kemuliaan juga mereka mendapat penghormatan disemayangkan di Masjidil Haram dengan diimamkan serta solatkan oleh seluruh jemaah haji yang berkumpul jutaan, dan tentunya juga ganjaran mereka yang dalam keadaan berihram dan juga dalam keadaan menunaikan haji itu begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jelasnya lagi, Kerajaan Arab Saudi juga telah mengumumkan bahawa 1 Zulhijjah bagi negaranya adalah esok dan hari wukuf jatuh pada hari Rabu 23 September ini. Datuk Seri Jamil Khair menjelaskan demikian dalam sidang media di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA sebelum berlepas ke Mekah. Sebelum berlepas ke Mekah bersama pengerusi tabung haji Datuk Abdul Aziz Abdul Rahim, Datuk Seri Jamil Khair mengakui semua pihak amat berduka cita dan bersimpati. Dalam masa sama menyatakan komitmen untuk meninjau keadaan jemaah haji Malaysia serta akan memberikan bantuan dan sokongan moral kepada jemaah haji yang masih trauma akibat tragedi tersebut. Datuk Seri Jamil Khair akan berada di Tanah Suci bersama dengan jemaah haji sehingga kesemua jemaah yang hilang ditemui. Kita akan pergi bertemu dengan pihak yang cedera, yang juga termasuk waris-waris. Sebab yang pergi ni kebanyakan mereka ada waris, ada suami, ada isteri, dan ada juga yang bapa yang menjadi teman kepada bapa meninggal dunia sehingga bapa itu seorang. Jadi ini mungkin memerlukan kepada kita punya semangat yang begitu tinggi bagi berhubung dengan mereka. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Arab Saudi kerana membantu jemaah haji dan membenarkan perjalanan beliau ke negara tersebut. Dan berikut pula senarai jemaah Malaysia yang masih hilang.
Sementara itu, Jabatan Hal Ehwal Haji Thailand melaporkan seorang warga Thai meninggal dunia sementara 3 lagi cedera dan seorang hilang dalam kejadian kren tumbang di Mekah. Mangsa yang terkorban merupakan seorang wanita yang dikenali sebagai Wanida Sadi, 48 tahun dari Patani dan bekerja di Bangkok. Menurut abang mangsa Lieutenant Nick Sosadi, adiknya Wanida bertugas sebagai pegawai bank dan berangkat ke Tanah Suci 19 Ogos lalu. Wanida berangkat bersama kakak dan bapa saudaranya dan mereka dijadual pulang ke Thailand 7 Oktober depan. Ibu Wanida yang dikenali sebagai Tue Song, 76 tahun, dikatakan terkejut dan duka cita dengan insiden yang menimpa anaknya. Gubernur Wilayah Patani, Wirawong Kiau Suang, yang mewakili Perdana Menteri Jeneral Prayut Chan-o-cha menyampaikan surat ucapan takziah kepada anggota keluarga Allahyarham. Sementara itu, mereka yang cedera dikenali sebagai Puan Mayor Temo, 47 tahun dari Patani, Tuan Naimah Nanakon dari Naratiwat dan Ismail Sasu, 48 tahun dari Yala. Keadaan mereka dilapor stabil. Yang dilapor hilang bagaimanapun belum diketahui identitinya. Isu blogger kontroversi Alvin Tan yang sekali lagi menghina umat Islam di seluruh dunia dalam laman Facebooknya dengan memperlekehkan tragedi yang menimpa jemaah haji dalam insiden kren tumbang di Mekah. Kementerian Komunikasi dan Multimedia berharap pihak berkuasa dan Kementerian Luar melaksanakan perintah ekstradisi untuk membawa pulang Alvin Tan bagi perbicaraan di Mahkamah Malaysia. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Jailani Johari berkata kenyataan Alvin itu amat biadab dan tidak boleh dikompromi. Alvin ni ataupun mana-mana di luar sana, kita dapati ini adalah memang satu tindakan biadab lah. Itu one thing, that one kita cannot compromise. Kalau selagi benda ni tidak diambil tindakan, ia akan berterusan. Kalau kita lihat dalam masa seminggu ni 3 perkara yang telah dibuat. Pertama, menghasut rakyat supaya bersama beliau membuat tindakan merogol. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau mengambil tindakan dengan meletakkan tatu di peha beliau. Dan yang ketiga, beliau mengambil tindakan dengan menghentam apabila berlakunya kejadian runtuh di Mekah. Datuk Jailani bercakap dalam sidang media di Ibu Negara. Kuala Lumpur tidak boleh mengelak daripada ketidaktentuan ekonomi global ketika ini memandangkan negara mengamalkan dasar ekonomi terbuka. Bagaimanapun, menurut Perdana Menteri, kedudukan ekonomi Malaysia kini berada pada tahap lebih baik dan jauh berbeza jika dibandingkan ketika negara mengalami krisis keuangan Asia pada 1997-1998. Ini kerana struktur ekonomi telah dipelbagaikan dan sektor berasaskan komoditi seperti pertanian dan perlombongan termasuk minyak dan gas kini hanya menyumbang 18.2% kepada keluaran dalam negara kasa KDNK berbanding 26.9% pada 1998. Ekonomi negara terus berkembang dengan pertumbuhan sebanyak 5.3% bagi separuh tahun pertama 2015 dan dijangka akan mencapai sasaran pertumbuhan yang masih kokoh antara 4.5% hingga 5.5% bagi keseluruhan tahun ini. Ekonomi negara dijangka akan terus berkembang pada tahun 2016 berbanding dengan penguncupan atau secara negatif pada 7.4% pada tahun 1998. Kadar inflasi walaupun meningkat sedikit berikutan pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan GST namun masih terkawal iaitu 3.3% Julai lalu berbanding 5.3% semasa 1998. Rizab antarabangsa kini berjumlah 357.7 bilion ringgit berbanding 59.1 bilion ringgit pada 1997 dan mencukupi untuk membiayai 7.4 bulan import tertangguh bersamaan sekali saiz hutang luar negara
kira jangka pendek. Nilai ringgit telah menyusut 26.3% berbanding dolar Amerika sejak setahun lalu. Namun Malaysia bukanlah satu-satunya negara yang mengalami kejatuhan nilai mata wang. Kejatuhan nilai mata wang domestik ini bagaimanapun dijangka tidak memberi kesan besar kepada jumlah hutang kerajaan persekutuan. Ia memandangkan 97% daripada jumlah hutang tersebut adalah dalam denominasi ringgit dan sebahagian besar dibiayai sumber tempatan. Program Skim Latihan Satu Malaysia SLIM dan Skim Pengurusan Kebolehpasaran Graduan JAMES bakal dilaksanakan bagi meningkatkan kebolehpasaran graduan. Penganjurannya melibatkan kos kira-kira RM500 juta meliputi lebih 10,000 graduan pada 2015 dan 15,000 graduan pada 2016. Program berkenaan akan dilaksanakan dengan bantuan syarikat berkaitan kerajaan GLC dan sektor swasta. Graduan ini bukan sahaja akan diberi latihan praktikal di tempat kerja, malah mereka juga akan diberi latihan dalam aspek seperti komunikasi, bahasa serta teknologi maklumat dan telekomunikasi. Kedua-dua program ini merupakan langkah mengatasi isu pengangguran dalam kalangan graduan. Selain itu, penggunaan tabung pembangunan sumber manusia HRGF pada masa ini yang berjumlah RM1.38 bilion akan diperluaskan lagi. Ini bagi melaksanakan program latihan semula dan peningkatan kemahiran pekerja yang diberhentikan oleh majikan yang berdaftar. Isu One Malaysia Development Berhad One MGB akan terus ditangani dengan pendekatan telus dan mesra pasaran. Kerajaan komited untuk meningkatkan integriti institusinya bagi mengekalkan keyakinan rakyat dan pelabur terhadap ekonomi negara. Sebagai contoh, pelupusan kepentingan One MGB dalam syarikat Ejra Global Energy dilaksanakan melalui proses bidaan terbuka dan kini berada di peringkat akhir, di mana semua tawaran yang diterima termasuk dari luar negara akan mencerminkan nilai pasaran. Pendekatan yang sama juga diguna pakai dalam pembangunan Bandar Malaysia oleh One MDB. Kerajaan akan terus komited dalam membantu menyelesaikan. Pelajar Ma'had Tahfiz Pondok dan Madrasah berpeluang memperoleh sijil kemahiran dan diploma yang diiktiraf Kementerian Pendidikan Tinggi menerusi program kerjasama dengan Jabatan Pendidikan Kolej Komuniti. Menurut Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Idris Jusof, perbincangan berhubung modulnya antara semua pihak terlibat sedang berjalan. Melibatkan lebih 40,000 pelajar, program berkembar itu dijalin jabatan tersebut bersama 91 kolej komuniti seluruh negara dengan jurusan yang akan ditawarkan meliputi kemahiran dan kulinari. Yang saya nak tekankan di sini ialah apabila saya bincang tadi, kerana kolej komuniti mempunyai satu sistem yang dikatakan modular dan stackable. Bermakna pelajar-pelajar yang mengikut program-program kolej komuniti ini juga boleh mendapat sijil dan seterusnya mendapat diploma. Walaupun dilaksanakan cara tidak sepenuh masa, jika mereka memenuhi satu modul, sekurang-kurangnya bila siap 4 modul mereka akan boleh mendapat sijil. Mereka siap 6 modul, insya-Allah mereka dapat diploma. Inisiatif itu sejajar Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015 hingga 2025 berkenaan pendidikan Islam sepanjang hayat PISH yang mahu melahirkan ramai pelajar jurusan agama yang berilmu dan berkemahiran. Ia sekaligus membolehkan mereka lebih berdaya saing dalam situasi pasaran kerja yang mencabar. Datuk Seri Idris menyatakannya selepas merasmikan seminar PISH di Universiti Sains Islam Malaysia Nilai Negeri Sembilan. Kegiatan jual beli maklumat perlu dibantras sebelum mengancam keselamatan negara. Ahli Majlis Tertinggi UMNO, Datuk Dr. Muhammad Puat Zarkashi mempersoalkan bagaimana Wall Street Journal WSJ boleh menyiarkan transkrip prosiding siasatan One MGB yang sedang berjalan daripada Jawatankuasa Parlimen PAC. Beliau yakin perkara tersebut bukannya kes kebocoran maklumat, sebaliknya kes penjualan maklumat yang melibatkan transaksi wang ringgit. Semua anggota PAC juga diminta memberi kerjasama terhadap sebarang siasatan pihak berkuasa ke atas akaun milik mereka sekiranya terdapat jumlah yang meragukan.
Iaitu kalau akaun peribadi orang lain boleh disiasat, ya, seperti Perdana Menteri. Jadi kenapa akaun peribadi ahli-ahli PAC tak boleh disiasat untuk membuktikan soal penjualan maklumat ini? Dinyatakan juga ini bukan kali pertama WSJ menyiarkan maklumat dalaman sulit dan beliau bimbang sekiranya ada sindiket terbabit melakukan kegiatan sedemikian. Kelulusan permohonan untuk mengadakan Perhimpunan Rakyat Bersatu Rabu ini hanya akan diberikan jika semua peraturan yang ditetapkan dipatuhi penganjur. Tegas Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansor, ia mesti tidak melibatkan jalan raya sama seperti syarat yang diberikan terhadap penganjur bersih 4. Padang Merbuk merupakan antara lokasi yang dicadangkan. To me, they've already given an application. We would allow if it's in a contained place. Kita tak bagi atas jalan. Kita dah sebut kepada mereka kalau dia nak Padang Merbuk, kita akan bagi mereka Padang Merbuk. Contained. Selaku Setiausaha Agung UMNO, Datuk Seri Tengku Adnan juga tidak menghalang ahli-ahli parti yang ingin menyertai perhimpunan terbabit asalkan mereka tidak melanggar syarat Akta Perhimpunan Aman 2011. Beliau menyatakannya di Ibu Negara selepas melancarkan sesi pengundian Rumah Mampu Milik Wilayah Persekutuan, Rumah WIP Residensi Razak Mas. Semua peguam yang terlibat dalam urusan kontrak pembelian rumah dengan Kerajaan Pulau Pinang perlu jujur bagi memastikan objektif membantu golongan sasar memiliki rumah benar-benar tercapai. Ini memandangkan terdapat segelintir pembeli yang telah memiliki rumah namun masih mencuba nasib mendapatkan rumah kedua atau menyewa kepada pihak ketiga menerusi perjanjian dengan peguam. Menurut Adun Teluk Bahang, Datuk Syahidan Ayub Husin, unsur penyelewengan dibimbangi timbul dalam urusan tersebut. Terdapat rungutan berhubung sesetengah pemilik rumah mampu milik yang masih berupaya membeli sebuah lagi rumah baru. Mohon supaya peguam-peguam yang terlibat menguruskan rumah murah ini harus memikir matlamat kerajaan persekutuan di bawah agensi yang Perda nak deliver atau mendeliver rumah ini pada mereka yang betul-betul mampu dan perlu. Datuk Syahidan menyatakannya selepas majlis cabutan kunci rumah kos rendah di Taman Kuala Sungai Pinang, Balik Pulau. Perumahan seluas 24.198 ekar itu dibina Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang, Perda. Rumah milik Perda berharga serendah RM42,000 bagi setiap unit dan dibuka kepada pembeli yang berdaftar dengan bahagian perumahan kerajaan negeri. Bank Rakyat menasihatkan orang ramai agar tidak terpedaya dengan sindiket yang menawarkan pembelian unit amanah saham khas untuk pelanggan korporat. Mangsa diperdaya menerusi khidmat pesanan ringkas SMS, email dan juga ejen yang menggunakan borang permohonan memaparkan logo palsu Bank Rakyat. Menurut satu kenyataan media, pihak bank menjelaskan yang kempen dan produk Bank Rakyat sentiasa dibuat melalui media cetak dan elektronik selain laman sosial miliknya. Pihak bank tidak bertanggungjawab terhadap sebarang tuntutan berkaitan penawaran unit amanah saham khas palsu berkenaan. Justru orang ramai dinasihatkan supaya berhubung terus melalui saluran komunikasi rasmi Bank Rakyat di laman bankrakyat.com.my, Facebook dan Twitter atau hubungi pusat panggilan Rakyat di talian 1-300-80-5454. 3 suspek kes serangan bom berhampiran kuil di Bangkok bulan lalu sah ditahan polis negara ini. Jelas Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar, penahanan melibatkan 2 rakyat Malaysia serta seorang rakyat Pakistan. Saya mengesahkan kita ada menangkap 3 orang. 2 lelaki, seorang perempuan dan seorang daripadanya warga Pakistan. Tangkapan ini adalah tindakan kita membantu pihak Thai dalam siasatan terhadap Bangkok bombing dia. Not at the moment. Suspek yang kita tangkap ini
kita percaya dapat membantu kita dalam siasatan ke atas mereka yang terlibat dalam bombing di Thailand itu. Ya. Jadi saya tidak mau mengulas lanjut. The operation is still on. Ketiga-tiga mereka ditahan pihak berkuasa beberapa hari lalu kerana dipercayai boleh membantu polis menyelesaikan kes serangan yang meragut 20 nyawa itu. Mereka bagaimanapun tidak akan diserahkan kepada polis Thailand. Serangan 17 Ogos lalu mengorbankan 20 nyawa termasuk rakyat Malaysia. Tan Sri Khalid bagaimanapun tidak dapat mengesahkan sama ada suspek utama berada di negara ini memandangkan siasatan masih berjalan. Jabatan Imigresen Kedah menahan 26 pendatang tanpa izin parti di Al-Rusta awal pagi tadi. Parti warga Myanmar dan Bangladesh itu ditahan dalam ops sapu yang bermula sejak tengah malam. Menurut Pengarah Imigresen Negeri Kedah, Muhammad Yusri Hashim, operasi melibatkan 26 pegawai imigresen diketuai penolong Pengarah Imigresen Nar Azaman Ibrahim. Serbuan dilakukan di sebuah rumah 2 tingkat di Jalan Putra Alusta yang didiami 36 warga asing. Kesemua 26 parti yang berumur 17 hingga 36 tahun didapati tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Mereka kini ditahan di lokap imigresen bangunan Kementerian Dalam Negeri Alusta untuk siasatan dan tindakan lanjut sebelum diserah ke Depo Tahanan Imigresen Belantik C. 17 motosikal musnah dalam satu kebakaran di Taman Sri Pinang, Jelutong, Pulau Pinang awal pagi tadi. Pegawai Bomba Kanan 2 Balai Bomba Jalan Perak Ruslan Ahmad berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan mengenai kebakaran pada pukul 4.30 pagi. Jentera tiba di lokasi 5 minit kemudian bersama 7 anggota mengambil masa kira-kira 20 minit untuk mengawal api dari terus merebak. Punca kejadian dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Ketua Polis Daerah Timur Laut, Assistant Commissioner ACP Mior Farid Al-Atrash Wahid mengesahkan kejadian dan polis sedang menjalankan siasatan untuk mengenal pasti punca kebakaran. Seorang pegawai kanan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur atas tuduhan menerima seutas jam tangan mewah bernilai RM19,000 berhubung urusan pembekalan barangan 2 tahun lalu. Tertuduh Lieutenant Commander Khairul Izwan Muhammad Khair, 37 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah ketika pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Rosbiah Hanin Arifin. Tertuduh merupakan pegawai kawalan material 2 Depo Bekalan Armada TLDM Lumut didakwa menerima seutas jam tangan jenama Bell and Rose daripada seorang kontraktor. Kesalahan itu didakwa dilakukan di sebuah pusat beli belah dekat Bukit Bintang pada tarikh 24 Mei 2013. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 165 Kanun Keseksaan. Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh dijatuhkan hukuman penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya. Bagaimanapun, tertuduh telah dibenar ikat jamin RM5,000 dengan seorang penjamin. 8 Oktober ini ditetapkan bagi sebutan semula kes di Mahkamah Session Ipoh bersama-sama satu kes lagi berbeza. Kementerian Pendidikan mengarahkan sekolah di kawasan yang mencatatkan indeks pencemaran udara IPU melebihi 200 ditutup. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan, dimaklumkan berdasarkan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan, pihak sekolah perlu memberhentikan segala aktiviti luar bilik darjah apabila bacaan IPU melebihi 150. Kenyataan turut menyebut guru besar dan pengetua perlu memaklumkan kepada pejabat pendidikan daerah dan Jabatan Pendidikan Negeri sekiranya sekolah perlu ditutup. Kementerian Pendidikan memandang serius akan perkembangan keadaan jerebu yang melanda negara ketika ini dan sentiasa memantau status terkini IPU di kawasan-kawasan yang melebihi bacaan 100. Semua guru besar dan pengetua diingatkan supaya sentiasa memantau bacaan IPU di kawasan masing-masing melalui aplikasi telefon bimbit MyIPU atau melalui laman sesawang Jabatan Alam Sekitar di www.doe.gov.my.
Bacaan indeks pencemaran udara IPU kurang sihat setakat petang ini terus meningkat melibatkan kira-kira 31 kawasan berbanding 28 kawasan pagi tadi di seluruh negara. Ia melibatkan beberapa kawasan di Sarawak, Selangor, Melaka, Negeri Sembilan, Kuala Lumpur dan Putrajaya mencatat bacaan IPU melebihi 100 iaitu pada paras tidak sihat. Menurut laman sesawang Jabatan Alam Sekitar setakat pukul 4 petang tadi, keseluruhan 31 kawasan mencatat IPU tidak sihat. Selain Sarawak, situasi itu melibatkan lokasi di Kuala Lumpur, Putrajaya, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Selangor, Terengganu dan Kedah. Sehingga kini kawasan yang mencatatkan peningkatan bacaan IPU tidak sihat. Antaranya yang tertinggi ialah di Banting 173, Pelabuhan Kelang 170, Sri Manjung 166, Batu Muda 165, Bukit Rambai 163, Putrajaya 158 dan Cheras 155. Turut mencatat bacaan tinggi ialah di Negeri Sembilan melibatkan Nilai 172, Seremban 167 dan Port Dickson 166. 3 kawasan baru turut mencatat IPU tidak sihat iaitu Perai, Paka dan Bakar Arang. Kawasan lain yang mencatat bacaan IPU melebihi 100 ialah Larkin Lama, Muar, Bandaraya Melaka, Balok Baru, Jerantut, Jalan Tasik, Kampung Air Putih, SK Jalan Peguh, Seberang Jaya 2, USM, Kuching, Samarahan, Sarike, Sri Aman, Kuala Selangor, Petaling Jaya, Shah Alam dan Kemaman. Jerebu yang melanda negara tidak menjejaskan operasi penerbangan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA dan KLIA 2 setakat ini. Jurucakap Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB mengesahkan tiada penerbangan yang terjejas akibat jerebu sehingga 6 petang ini. Ikuti laporan wartawan Mohan Chinasami. Jarak penglihatan di sekitar kedua-dua lapangan terbang berkenaan hari ini rendah, iaitu hanya sekitar kira-kira 2 km. Ia bagaimanapun di tahap selamat untuk penerbangan berlepas dan mendarat, sekaligus melenyapkan keresahan sebahagian penumpang yang bimbang ada penerbangan dibatalkan. Jalan sekitar KLIA dan KLIA 2 turut diselubungi jerebu sehingga menyebabkan pengguna jalan raya terpaksa membuka lampu dan memandu dengan perlahan selain berhenti di hentian rehat dan rawat atau stesen minyak. Namun, pemakaian topi pernafasan masih diabaikan, malah ada yang merokok. Di kawasan rumah rehat dengkil yang berhampiran dengan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur merupakan antara lokasi yang mencatatkan indeks pencemaran udara yang kurang sihat. Sekiranya perkara ini berterusan, ia akan memberikan impak yang buruk kepada syarikat penerbangan Malaysia yang akan mengendalikan semua pesawat-pesawat penerbangan. Dan sekiranya IPU terus mencatatkan bacaan yang buruk, pengendalian pesawat mungkin akan ditangguhkan atau dihentikan buat sementara waktu. Jadi kepada orang ramai di luar sana, pastikan anda mengamalkan cara pemakaran dan cara hidup yang sihat, elakkan pembakaran terbuka. Mohan Chinasami melaporkan untuk Berita TV RTM. Indeks pencemaran udara IPU di kawasan Sepang, Nilai dan Putrajaya kini melebihi tahap 160. Tinjauan kami di Banting, Sepang dan Dengkil juga mendapati keadaan jerebu serius. Sementara itu, keadaan jerebu di 2 kawasan di Johor mencatatkan bacaan tidak sihat. Setakat pukul 1 tengah hari tadi, Larkin Lama dan Muar menunjukkan bacaan melebihi 100. Laman web Jabatan Alam Sekitar menyatakan selain Larkin Lama yang mencatatkan bacaan 101, Muar juga tidak sihat dengan bacaan IPU 126. Pasir Gudang yang sebelum ini mencatatkan bacaan tidak sihat mula merekodkan bacaan IPU sederhana iaitu 99. Begitu juga di Kota Tinggi dengan bacaan IPU 66. Sementara itu, tinjauan sekitar Bandaraya Johor Bahru mendapati urusan harian masih berlangsung seperti biasa. Keadaan jerebu tidak menghalang orang ramai untuk meneruskan pekerjaan walaupun ada beberapa aktiviti seharian terpaksa dihadkan ikuran keadaan cuaca. Jadi dari tugas saya, walaupun jerebu, aktiviti luaran saya tidak saya hadkan kerana ia banyak kepada masyarakat, khususnya di Kempas. Aktiviti saya walau bagaimanapun tetap saya teruskan. Menjejaskan punya pekerjaan, nak keluar susah, senang dapat penyakit lah, semua batuk ke semua. Bahaya untuk kesihatan lah. Dia memang menghadkan sebab saya nak pergi kerja susah nak naik motor.
Lepas tu nak kena pakai emas hari-hari nak kena tukar. Kan? Maksudnya saya nak keluar, nak hantar surat semua susah. Bekas Timbalan Pengarah Hal Ehwal Semasa RTM Khairuddin Cik Long meninggal dunia kira-kira pukul 11.30 malam tadi akibat penyakit pulmonari kronik COPD. Jenazah dikebumikan di Tanah Perkuburan USJ Subang Jaya selepas zuhur. Allahyarham dihantar ke Pusat Perubatan Saim Dabi Subang Jaya selepas mengadu tidak sihat kira-kira jam 10.30 malam tadi. Khairuddin 62 tahun sebelum ini dimaklumkan ahli keluarganya semakin pulih selepas mendapat rawatan di Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM kerana masalah kekurangan oksigen. Antara yang melawat jenazah, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang merupakan antara teman baik Allahyarham. Berita yang beliau lakukan cukup terkesan, terutamanya berita-berita yang melibatkan soal-soal analisis di mana kita dapati bacaan beliau adalah tepat dan ini harus dijadikan contoh terutamanya mereka yang mahu terjun dalam bidang kewartawanan. Sementara itu, Abang Ipar Allahyarham, Profesor Datuk Wan Hashim Wanteh berkata, Khairuddin mula didiagnos penyakit berkenaan pada 2011 apabila batuk yang dihidapinya tidak sembuh dan keadaan kesihatannya kemudian semakin merosot. Lepas persaraan dia, beliau masih sentiasa mendampingi RTM lah kan, semacam ingin berbakti, tapi waktu itu dia sudah agak uzur lah, sakit ya, agak lama juga bila menderita keuzurannya itu ya. Dan beliau sangat setia dengan kerjayanya dan mendukung cita-cita negara lah. Itu suatu yang saya ingat trademark kepada Allahyarham Khairuddin Cik Long ni. Kehilangan beliau pastinya turut dirasai sahabat handai kerana jasanya dalam dunia penyiaran. Sebagai ketua pemberita, beliau merupakan seorang yang berpendirian tegas dalam satu-satu isu dan dalam seriusnya itu beliau juga seorang yang sukalah jenaka dengan kita-kita semua ni. Allahyarham mempunyai pengalaman luas semasa berkhidmat di RTM, antaranya menyandang jawatan sebagai Ketua Pemberita TV dan merupakan perintis program Salam Baitullah. Baiklah saudara, seperti dijanjikan Nasional 5 diteruskan dengan laporan langsung negeri-negeri. Terus saja langsung bersama Nur Jauna Abdullah di Sarawak. Silakan Jauna. Terima kasih Nolela di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Sarawak amat mengalu-alukan pelaburan dari China khususnya dalam industri makanan di negeri ini. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Adenan Satin berkata, pelaburan itu akan menguntungkan kedua-dua pihak kerana permintaan terhadap makanan mengatasi pengeluaran di peringkat dunia. Menurut Tan Sri Adenan, Sarawak mempunyai tanah yang luas dan sesuai untuk aktiviti pertanian namun terkenal dengan pengeluaran komoditi seperti kelapa sawit, lada dan getah berbanding tanaman buah-buahan dan sayuran. Oleh itu, beliau mengajak pelabur Cina supaya mengusahakan tanah bagi penanaman seperti pisang dan nenas selain kebun sayur, memandangkan negara itu mempunyai kepakaran dalam sektor pertanian itu. Beliau berucap pada majlis makan malam sempena lawatan Gubernur Wilayah Fujian, Republik Rakyat Cina Tuan Yang Terutama Su Shulin di Kuching malam tadi. Turut hadir yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud. Sebelum itu, Tan Sri Adenan menyaksikan majlis menandatangani surat hasrat untuk bekerjasama antara Kerajaan Sarawak dan Wilayah Fujian. Manakala dalam ucapan balasnya, Tuan Yang Terutama Sri Shulin berjanji untuk membawa lebih ramai pelabur dari wilayah itu untuk bersama memainkan peranan penting dalam pembangunan sektor ekonomi Sarawak. Sehubungan itu, ahli perniagaan dari negara itu diseru supaya turut mempelajari bahasa Melayu agar memudahkan komunikasi dengan usahawan tempatan sesuai dengan kelebihan usahawan di negeri ini yang fasih berbahasa Mandarin. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak Tan Sri Alfred Jabu Anak Numpang berharap pembenihan awan akan dilakukan dengan segera sekiranya indeks pencemaran udara IPU di beberapa tempat di negeri ini masih berada pada paras tidak sihat.
Bercakap kepada pemberita selepas perasmian Karnival Keusahawanan dan Karnival Kepenggunaan Zon Betong Sri Aman di Betong, beliau percaya agensi berkaitan bersedia untuk melakukan tugas tersebut. Tetapi yang kita bimbang oleh kerana masih banyak hotspot di jiran kita. Sekira tiupan angin mengarah pada Sarawak, memang langsung kita tidak dapat kawal. Kita mengharapkan ke arah angin yang bertiup mengarah ke darat supaya kita tidak terdedah dengan kelandaan jerbu. 3 kawasan di Sarawak mencatat bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU tidak sihat setakat 2 petang ini. Menurut laman portal Jabatan Alam Sekitar, kawasan tersebut ialah Sri Aman dengan bacaan IPU 138, diikuti Serikit 122 dan Samarahan 111. Kawasan lain di negeri ini mencatat bacaan sederhana dengan Kuching 98, Sibu 97, Bintulu 94, Institut Latihan Perindustrian Miri 83 serta Kapit dan Miri masing-masing mencatat IPU 82 dan Limbang 64. Jarak sudah diukur. Jaringan jalan raya ke Teluk Melano dan Serabang kini pun sudah pasti. Walaupun ia impian bagaikan emas bagi penduduk di kawasan tersebut, kebimbangan terhadap impaknya tetap ada. Ikuti siri kedua laporan wartawan Syadikin Bahrin di Teluk Melano, Sematan. Bagi Amrizan Hassan, pembinaan jalan raya ke kampungnya merupakan satu rahmat kepada lebih 300 penduduk kampung itu. Namun beliau khawatir keindahan pantai dan kampungnya akan menjadi mangsa pembangunan ekonomi. Tanah-tanah akan dibeli dan dibangunkan oleh usahawan luar. Mun tanah dah habis nak beli, tidak tahu lagi lah sendiri nak diam. Rasa-rasa aku memang dah diam di Puncak Gunungun kali. Bila diam Puncak Gunungun, memang kita dapat berkebun, tapi hasilnya kurang. Sebab ibu kata nak nunggu akan datang lah, asal masuk jalannya tu. Memang sila memang akan ada. Kebimbangan Amrizan bagaimanapun masih perlu awal, malah kerajaan telah merangkas strategi bagi mengisi keperluan penduduk yang menjalankan perniagaan. Takutkan ekonomi dirampas oleh pihak luar, tidak akan timbul kerana kerajaan, agensi kerajaan seperti Jabatan Pertanian, Lembaga KM, Jabatan Perikanan banyak mengadakan kursus-kursus kepada masyarakat di kawasan Teluk Melano dan Serabang di mana untuk menjana pendapatan ekonominya, latihan yang lebih efektif diberikan. Menurut Nazri lagi, kerajaan akan sentiasa memantau keperluan penduduk di kawasan itu, malah akses jalan raya hanyalah permulaan. Bagi Amrizan yang mengusahakan perniagaan makanan, pasarannya terhad di kampung ini saja. Oleh itu beliau berharap apabila jaringan jalan raya nanti wujud, pasaran makanannya berkembang sehingga ke Sematan. Penduduk yang majoritinya terlibat dalam industri perikanan dan pertanian ini berharap akan lebih banyak program sokongan diberikan oleh kerajaan. Kerajaan sekiranya memandangkan di Melano tu lah. Melano kan pendapatannya laut dengan darat, tapi yang banyaknya memang di kebun. Apa yang pasti, keadaan di Teluk Melano dan Serabang tidak akan sama seperti sebelumnya apabila akses jalan raya menjadi kenyataan nanti. Sekian lama tersembunyi, keindahan dan keunikan Teluk Melano akan dipertontonkan kepada dunia luar dalam masa 2 tahun lagi. Syadikin Bahrin dari Teluk Melano, Sarawak melaporkan untuk Berita RTM. Setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung Nasional 5 petang ini. Seterusnya kita bersama Rita di Kota Kinabalu. Terima kasih Nur Jauna di Kuching, Sarawak. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Jawatan Kuasa Bencana Alam Daerah Tawau diminta melakukan penilaian terhadap kerosakan harta benda akibat angin kencang yang melanda daerah Tawau awal pagi tadi. Dianggarkan lebih 26 buah rumah daripada 162 buah rumah di 3 kawasan terjejas iaitu Bandar Tawau, Balung dan Apas rosak teruk dalam kejadian tersebut.
Dalam kenyataan media, Menteri Belia dan Sukan yang juga anggota Dewan Undangan Negeri APAS, Datuk Taufik Abu Bakar Titingan berkata, pihaknya juga telah menghubungi Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, Tan Sri Sukarti Wakiman berkenaan penyaluran dana bencana kepada semua mangsa yang terlibat. Angin kencang yang dilapor berlaku di Tawau bermula kira-kira 2 pagi itu menyebabkan bumbung rumah diterbangkan angin selain berlaku kerosakan pada tiang dan pencawang elektrik. Start pukul jam 2 lebih lah begitu. Dia sudah memang hujan kan. Tapi yang paling kuat tu dalam sekitar jam 3. Sekitar 2.45 lah begitu. Memang itu yang paling saya ngam waktu itu blackout juga. Memang saya nampak orang ramai pun sudah mulai bising. Bunyi zing tu semua terbang dari atas. Sementara itu, pihak berkuasa menasihati penduduk yang terlibat membuat laporan kerosakan akibat kejadian tersebut dan sentiasa mengutamakan keselamatan berikutan bumbung rumah yang boleh runtuh pada bila-bila masa. Dan setakat ini tidak ada sebarang kejadian yang melibatkan kemenangan jiwa lah. Cuma harta benda yang terlibat dan setakat ini kita sedang menyiasat dia punya punca. Mengikut laporan daripada penduduk kampung, lebih kurang 20 lebih rumah telah terjejas terlibat. Dalam jam berapa menerima laporan? Pihak Pembam menerima panggilan pada jam 6 pagi. Kemudian satu pasukan telah digerakkan ke sini. Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Tawau juga telah membuat pendaftaran penduduk yang terlibat di kawasan terjejas. Masalah mendapan pasir di muara Sungai Kawang-Kawang yang menjadi laluan utama bot nelayan dan pengusaha pelancongan berhampiran Pulau Mantanani, Kota Belud dijangka dapat diatasi melalui peruntukan kilat RM5 juta di bawah Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. Menterinya Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, peruntukan itu akan diguna pakai bagi melaksanakan pelan jangka pendek. Pelan itu termasuklah membolehkan Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Sabah melakukan kerja-kerja melindungi tebing melalui pembinaan tembok penahan hakisan di sepanjang 300 meter tebing sungai yang terjejas teruk akibat mendapan. Datuk Wan Junaidi menegaskan kerja-kerja pemeliharaan muara Sungai Kawang-Kawang sepanjang 20.7 km itu amat mendesak kerana merupakan kawasan tadahan air. Tak perlu tunggu rancangan Malaysia ke-11. Kita melulus sebanyak 5 juta dulu untuk dilaksanakan dalam masa yang secepat mungkin. Kalau tindakan tidak diambil untuk meluaskan muara sungai. Jadi ini satu perkara yang amat kritikal kerana dia mendatangkan hasil kepada nelayan dan juga kemasukan pelancong yang dah keluar balik daripada kawasan ini juga pergi ke Pulau Mantanani. Datuk Wan Junaidi menyatakan demikian kepada media selepas meninjau lokasi pemendapan Sungai Kawang-Kawang dan Kampung Rampaian Laut Kota Belud yang turut dihadiri Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Pandikar Amin Haji Mulia. Orang ramai dinasihatkan agar tidak melakukan pembakaran terbuka bagi mengelak berlakunya kejadian jerebu lebih teruk. Di Sabah, kualiti udara di 4 kawasan masih sederhana dengan bacaan indeks pencemaran udara IPU sekitar 68. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat, Datuk Wira Haji Muhammad Nur Ibrahim berkata, walaupun jerebu yang melanda negara ini berpunca daripada aktiviti pembakaran di Sumatera, Indonesia, namun langkah-langkah pencegahan daripada berlakunya jerebu lebih teruk perlu dilakukan. Beliau turut menasihatkan orang ramai agar mengurangkan aktiviti luaran semasa jerebu berikutan kualiti udara kurang baik dan boleh menjejaskan kesihatan. Beliau ditemui RTM selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Dr. Haji Johar Datuk Haji Mahiruddin di Istana Negeri Kota Kinabalu. Kunjungan bertujuan menjemput Tun Haji Johar dan isteri, Tuan Hajar Nurlida Tan Sri RM Jasni, untuk menghadiri Majlis Makan Malam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia sempena sambutan Hari Malaysia di Kota Kinabalu Jumaat ini. Biro Pengaduan Awam BPA dicadang diberi kuasa untuk membuat kajian dan penyelidikan bagi setiap aduan yang diterima daripada rakyat kepada biro tersebut. Langkah itu dapat mengukuhkan lagi keyakinan rakyat terhadap sistem pengaduan kerajaan.
ketika mengutarakan cadangan berkenaan yang Dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Pandikar Amin Haji Mulia menyatakan langkah itu juga dapat membantu mengenal pasti isu dan masalah yang dihadapi rakyat secara lebih menyeluruh. Kalau Bureau Aduan Awam ini umpamanya cuma menerima aduan daripada masyarakat, apa sebenarnya kuasa Bureau Awam untuk follow up kepada aduan-aduan tersebut? Adakah mereka mempunyai kuasa? Adakah apabila mereka menerima aduan itu, apabila mereka buat rekomendasi kepada pihak-pihak tertentu di jabatan lain, ketua-ketua jabatan untuk ambil tindakan? Tan Sri Pandikar berkata demikian kepada RTM selepas merasmikan program Mesra Rakyat Mesra 2015 dan kaunter aduan bergerak bersepadu KABB daerah Kota Belud. Terdahulu, Ketua Pengarah BPA Jabatan Perdana Menteri Datuk Mahani Tan Abdullah memberitahu pada tahun lepas BPA menerima lebih 7,000 aduan dan daripada jumlah itu 99.1% aduan berjaya diselesaikan. Di Sabah, BPA Negeri menerima 562 aduan dan semuanya berjaya diselesaikan. Paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah. Berita seterusnya kita bersama rakan penyampai Nasrik di Perak. Silakan. Terima kasih rakan setugas. RM50,000 kos yang diperlukan pasangan Muhammad Fairuz Muhammad Mustafa dan Wahidah Ahmad untuk pembedahan segera anaknya yang mengidap penyakit jantung berlubang. Bagaimanapun jumlah berkenaan di luar kemampuan mereka sehingga terpaksa merayu sumbangan masyarakat prihatin. Nur Fatihah Damia, anak bongsu pasangan ini disahkan mengidap penyakit jantung berlubang sejak dilahirkan Januari lalu. Melihat keadaannya sehingga kini, pakar perubatan menasihatkan pasangan ini pembedahan perlu dilakukan dalam tempoh 3 minggu. Ini memandangkan keadaan jantung anak ke-8 pasangan ini semakin kritikal. Sekarang ni dia kalau boleh nak percepat kalau boleh dengan sebab dia sekarang bergantung pada ubat. Kira ubat dia tahap dos dia paling tinggi lah. Tu kalau boleh siap nak perlukan dana dan lebih kurang dalam RM50,000 lah. Kalau boleh secepatnya mungkin dapat tolong operate. Pembedahan dijangka dilakukan di sebuah hospital swasta di Pulau Pinang memandangkan Institut Jantung Negara ketika ini tidak mempunyai kekosongan. Prihatin dengan nasib yang menimpa bayi ini, Adun Manung, Muhammad Kamil Syafi'i memaklumkan pihaknya bersedia memberi beberapa bentuk bantuan serta berusaha menempatkan bayi tersebut ke hospital kerajaan. Saya berharap pihak yang berwajib akan dapat membantu keluarga Nur Fatihah sendiri dalam proses perubatan. Dan saya menggalakkan kalau saya nak membuat beberapa tinjauan pantauan dengan hospital kerajaan, nak tahu kalau boleh dia dirawat di hospital kerajaan. Setakat laporan ini disiapkan, RM7,000 nilai sumbangan awam berjaya dikumpulkan dan masih belum mencukupi untuk membiayai kos pembedahan. Justru, bagi orang ramai yang ingin membantu, sumbangan boleh disalur ke akaun tertera. Permainan tradisional Melayu bakal diperkenalkan ke pentas antarabangsa menerusi buku siri panduan permainan tradisional kanak-kanak. Pelancaran buku berkenaan diyakini mampu menembusi pasaran antarabangsa, memandangkan diterbitkan dalam bahasa Inggeris. Timbalan Menteri Pelancongan dan Kebudayaan, Datuk Mas Ermiyati Samsudin memberitahu, buku yang mengandungi 10 judul dengan memuatkan 100 jenis permainan tradisional bakal dilancarkan 14 Oktober depan sempena Pesta Buku Frankfurt di Jerman. Untuk diangkat dan dijadikan sebagai bahan rujukan sebagai usaha untuk mengembang serta memastikan kita dapat mengekalkan warisan bangsa yang semakin ketinggalan ini. Dan saya berfikir lebih baik dapat dikongsikan dengan semua rakyat Malaysia yang mana khususnya untuk orang muda dan juga kanak-kanak yang kita lihat makin lama makin mereka tidak kenal dan tidak tahu permainan-permainan tradisi ini. Beliau sebelum itu merasmikan Pesta Permainan Tradisional Kanak-Kanak Lenggong dan melancarkan buku siri panduan berkenaan di laman budaya Majlis Pelancongan Lenggong.
Buku ini ditulis sendiri Ahli Parlimen Lenggong, Datuk Syamsul Anwar Nasarah dan diterbitkan Dewan Bahasa dan Pustaka disertakan dengan kamera video digital, DVD sebagai memberi panduan sesuatu permainan warisan. Dan ianya bakal dijadikan bahan rujukan kepada masyarakat tempatan mahupun luar negara. Program Bakti Siswa telah membuktikan hubungan jalinan mesra serta akrab antara pelajar dan masyarakat luar bandar diperkukuh. Mengambil inisiatif penganjuran program Mohkoma ke desa, Kampung Ara Panjang dan Kampung Pulai dekat Manong dipilih sebagai destinasi lebih 50 pelajar dan 30 pensyarah politeknik. Ketua Jabatan Perdagangan Politeknik Ungku Omar, Nur Zalina Abdul Aziz, mengakui tujuan program antara lain mampu melahirkan belia-belia yang berbakti kepada masyarakat, seterusnya melahirkan pelajar cemerlang. Yang terlibat dalam ini adalah 3 politeknik, Politeknik Ungku Omar, Politeknik Sultan Azlan Shah dan Politeknik Sultan Bahiah, dan kita menyerahkan pelajar-pelajar kepada ibu dan bapa angkat lah di 2 buah kampung, iaitu Kampung Sungai Ara Panjang dan Kampung Pulai. Malah, para peserta mengakui berjaya mendalami kehidupan realiti masyarakat kampung. Setakat ini pertama kali, jadinya saya teruja sebab saya nak merasai suasana kampung. Yang mana kat Ipoh, kat Politeknik Komar kami tak dapat merasai suasana kampung. Ipoh bandar, so di kampung kita dapat rasai macam mana besoknya, macam mana orang kampung bekerja esok, kan ada gotong royong. Kat situ kita dapat selami macam mana orang bekerja. Okey, daripada program ni kita dapat sama-sama mengeratkan silaturahim daripada antara politeknik yang lain, dan kita dapat juga tahu macam mana cara-cara orang kampung, macam mana kehidupan diorang, and kita tolong saling bantu-bantu antara penduduk kampung dengan pelajar-pelajar politeknik. Seramai 25 keluarga angkat di kedua-dua kampung terlibat menjayakan program kali ini. Dan saya bersyukur kepada Allah Taala Subhanahu Wa Taala yang mana ni secara langsungnya dapatkan program anak angkat ni mengeratkan silaturahim lagi lah di kampung ini supaya akan datang berterusan mengeratkan silaturahim keseluruhan ni Politeknik Ungku Omar. Pelbagai aktiviti dilaksanakan dalam program 3 hari 2 malam itu, termasuk ceramah dan gotong royong memelihara lanskap persekitaran kampung. Majlis penutup program dirasmikan Ahli Parlimen Kuala Kangsar, Datuk Wan Khairil Anwar Wan Ahmad. Sekian dahulu bingkisan dari Perak untuk Nasional 5 hari ini. Kembali semula ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Nasrid, dan kita ke berita seterusnya. Ditinggalkan suami ketika diperlukan selepas disahkan menghidap barah saraf serta beberapa penyakit lain meninggalkan 1001 kesan buat Nurma Mahmud 57 tahun. Malah ketabahan dirinya turut diuji apabila 2 anaknya turut disahkan menghidap barah. Bagaimanapun atas ihsan bapa saudaranya, mereka 3 beranak dibenarkan tinggal di rumah sewa dekat Kampung Tanjung Cat, Kota Baru, Kelantan. Keperitan hidup ibu tunggal ini bermula ketika melahirkan anak bongsu. Menceritakan kembali detik itu, Nurma mengakui barah yang dihadapi itu merupakan penyakit keturunan keluarga. Dengan kudrat terhad, beliau pasrah menjaga anak bongsunya yang terlantar sejak 8 tahun lalu yang menghidap barah otak. Muhammad Hakimi perlu dibantu sepanjang masa untuk menguruskan dirinya. Kanak-kanak ini juga perlu diberi minuman susu formula khas untuk tenaga. Malah anak keduanya juga menghidap barah saraf. Walaupun menerima bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM sebanyak RM300, masih belum cukup untuk menampung kehidupan mereka sekeluarga. Sehubungan itu, bagi menyara kehidupan mereka, Nurma bergantung sepenuhnya kepada anak sulungnya, Muhammad Khairul Izzuddin, 25 tahun. Harap agak-agak hewi ni lah. Tu hewi tegar, tu hewi sihat panjang memberikan rezeki lah mengenai kerja tak boleh. Kita tahu dah tidak. Nak kerja sangat perut tu. Dulu sebelum anak Kelantan masih kerja, kita kopi, kerja double fasa tanda, pembantu rumah, nyapu sekolah, ngelah-ngelah. Anak tak ada bang 2007 siapa kan tak kerja. Agak perhatian orang lah. Justru itu, bagi anda yang ingin membantu, boleh menghubungi Nurma di talian 014-546-7248 atau menyalurkan bantuan ke akaun tertera.
Baiklah saudara, Nasional 5 berakhir di sini dan menyusul seketika nanti laporan meteorologi. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Beberapa kawasan perairan Malaysia masih lagi dilanda keadaan cuaca berjerbu, terutamanya di kawasan perairan Selat Melaka, juga di negeri-negeri pantai barat Semenanjung kecuali di negeri Perlis. Dan kawasan yang turut dilanda jerebu dengan jarak ketampakan kurang dari 5 km ialah kawasan perairan negeri Sarawak, juga di perairan wilayah Persekutuan Labuan, serta di kawasan perairan pantai barat Kudat dan pedalaman di negeri Sabah. Dan dijangkakan keadaan cuaca berjerebu dengan jarak ketampakan yang rendah kurang dari 5 km ini dijangka akan berterusan untuk sepanjang minggu ini. Sementara itu, pusaran angin ini ialah kedudukan ribut tropika Vemco yang kini berada kira-kira 600 km ke timur laut Vietnam dan ia dijangka akan membadai menjelang malam ini. Dan bagaimanapun ia masih lagi menyebabkan keadaan angin kencang di kawasan perairan laut Cina Selatan dengan amaran laut masih lagi berkuat kuasa di kawasan perairan Kondo, Reef North, Layang-Layang dan juga Palawan sehingga hari Khamis 17 September. Keadaan di kawasan perairan ini berbahaya kepada aktiviti bot-bot kecil dan juga sukan rekreasi laut. Sementara itu, tinjauan keadaan cuaca pada petang ini menunjukkan secara amnya keadaan cuaca di Semenanjung amnya cerah di kebanyakan negeri kecuali hujan di 1-2 tempat. Diperhatikan sedang berlaku di daerah Larut, Matang, Selama dan juga Hulu Perak. Di Perak, juga di Setiu, Terengganu, Maran, negeri Pahang dan juga di daerah Mersing dan Kota Tinggi di negeri Johor. Dijangkakan hujan yang sedang berlaku ini dijangka akan berterusan sehingga ke senja dan awal malam ini. Sementara itu, di negeri Sabah, keadaan cuaca amnya cerah di kebanyakan bahagian dengan hujan di 1-2 tempat diperhatikan tertumpu di sekitar daerah Beluran dan juga Sandakan serta Nabawan. Dijangkakan hujan yang sedang berlaku di negeri Sabah ini juga akan berterusan sehingga ke senja nanti. Di wilayah Persekutuan Labuan, keadaan cuaca pada ketika ini diperhatikan tidak hujan. Di negeri Sarawak pula, keadaan cuaca amnya cerah di hampir ke semua bahagian kecuali hujan di 1-2 tempat diperhatikan tertumpu di bahagian Kapit. Pada sebelah malam nanti, keadaan cuaca di negeri Sarawak dijangka amnya cerah di kebanyakan kawasan. Seterusnya, saudara, kita tinjau keadaan cuaca untuk sepanjang hari esok bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Dengan itu, sekian sahaja laporan cuaca dari Jabatan Meteorologi. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa.